Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallah fih. Orang Australia memulakan kita, Masya Allah. Barakallah fih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Haji Dr. Ramizu, Masya Allah. Ramli Sharif, Masya Allah. Tuan-tuan sedang menunggu, Masya Allah. Barakallah fih. Semoga Allah SWT memberi keberkatan kita pada pagi-pagi yang mulia ini, Masya Allah. Dengan diberkati kehidupan kita, memulakan sesuatu kebaikan, Masya Allah. Pagi-pagi lagi, Masya Allah, tuan-tuan dah bersegera kepada kebaikan, iaitu dalam mendengar hadis Nabi SAW atas tujuan bukan sekadar maklumat, tetapi sebagai makmulat. Ilmu itu bukan hanya maklumat. Maklumat itu penting untuk kita untuk memberitahu kita, tetapi asal ilmu itu adalah makmulat. Kita nak jadikan dia sebagai amalan kita, amalan harian kita, amalan kehidupan kita. Masya Allah. Barakallah fih. Moga Allah SWT memberi keberkatan, insyaAllah. Masya Allah. Haji Abdullah Sattar, Masya Allah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah kita berada di muka surat mana? Kita berada di muka surat mana? Iaitu muka surat 473 ya. 473 ke? 473 iaitu Rasulullah menjadi marah apabila Taurat dibaca di hadapan baginda. Di situ ya. Taurat membaca di hadapan baginda ya. Hadis yang ke-194 bracket 55 iaitu di muka surat 473. Rasulullah SAW menjadi marah, tajuk dia, apabila kitab Taurat ini dibaca di hadapan baginda. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nuskhatin min at-Taurat. فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر سكلتك سواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وقال رسول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني وضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا أدرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berjumpa dengan Nabi SAW dengan membawa satu nuskhah, iaitu satu lembaran. Nuskhah ni satu lembaran daripada lembaran-lembaran Taurat. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah satu naskah ataupun satu lembaran daripada kitab Taurat." Lalu baginda diam. Bila dia tunjuk kat Nabi SAW, maka Nabi pun diam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mula membaca naskah itu dalam keadaan wajah Rasulullah bertukar kemarahan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, moga semua saudara perempuanmu kehilanganmu. Tidakkah engkau melihat apa yang berlaku kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau terus mengucap, "Aku berlindung. Raditu billahi rabba." Aku berlindung dengan Allah daripada kemurkaan Allah dan Rasulnya. Kami redha Allah itu sebagai Rabb, Islam itu sebagai agama, Muhammad itu sebagai Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang nyawaku di tangannya, jika Nabi Musa datang kepada kamu lalu kamu mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kamu semua akan sesat daripada jalan yang lurus. Jika Nabi Musa alaihissalam hidup dan dia mendapati zaman nubuahku, zaman kenabianku, pasti dia mengikutiku." Ini dalam mafhum yang lain lah. Dulu kata dalam mafhum yang lain, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i." Jika Nabi Musa alaihissalam hidup, maka tidak ada kelonggaran baginya kecuali dia mengikutiku. Ini dengan mafhum yang lain sedikit. Jadi ini adalah naskah daripada Taurat. Kenyataan ini dinyatakan dengan tujuan untuk meminta izin. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa naskah daripada Taurat dan ditunjuk kat Nabi sallallahu, beliau telah menunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, ini Taurat." Maksud tujuan beliau ialah boleh ke baca, kan? Kita kata ni Taurat. Situasi keadaan di situ. Situasi keadaan di situ sudah memahami bertanya itu sebenarnya ialah untuk membaca lembaran yang dibawa tadi. Daripada Rasulullah, kitab Taurat itu dibaca di hadapan baginda. Boleh tak baca depan Nabi? Apabila Nabi diam, maka Sayyidina Umar mengira bahawa Rasulullah mengizinkannya. Jadi Nabi pun diam. Sayyidina Umar tanya, Nabi pun diam. So Sayyidina Umar faham. Kan kadang-kadang kan sahabat dapat memahami naluri Nabi, mansya' Nabi. Dan kadang-kadang oleh kerana ghalibnya untuk melakukan sesuatu, pada kebiasaannya tu tak dapat difahami. Sebab kita kadang-kadang kita nak buat satu-satu perkara, walaupun kita tahu perkara itu menjadi tegahan. Sayyidina Umar bukan tak tahu benda ni adalah satu tegahan, tetapi oleh kerana kita tengok perkara tu baik, maka kita lupa tegahan tadi. Sebab kita tertumpu kepada kebaikan. Begitulah kadang-kadang satu-satu perintah, satu-satu hukum, satu-satu perkara ditegah. Tapi kita kata, tak betul ni. Sebab kita tengok dari sudut lain. Tapi sebenarnya itu adalah satu keputusan. Maka keputusan itu harus diterima walaupun hati kita berat. Sebab apa? Apabila kita bermesyuarat, mungkin kita mengutarakan satu pendapat yang berbeza daripada kawan-kawan. Tetapi setelah diputuskan di dalam mesyuarat, perkara yang tak sama dengan kita, maka kita harus menerima perkara tersebut, putusan tersebut, walaupun dia tidak sama dengan kita. Sebab apa? Di situ ada kebaikannya setelah kita bermesyuarat. Dia kata tidak rugi orang man istakhara. Jadi tidak rugi orang yang beristikharah. Man khaba, man istakhara. Tidak rugi orang man istasyara. Tidak rugi orang bermesyuarat, dan tidak menyesal orang yang la nadima
Man istakhara, maknanya tidak menyesal orang yang beristiqarah tadi, dan orang yang tidak rugi orang bermesyuarat, dan tidak menyesal orang yang beristiqarah. Jadi bila kita buat keputusan, okeylah, satu keputusan dibuat, kita akurlah. Tapi kadang-kadang tu kita kan, bila kita nak beritahu satu benda yang kita rasa baik benda tu, jadi kita akan keutarakan juga. Jadi kita terlupa benda-benda yang larangan-larangan tadi. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, oleh kerana dia tengok bacaan Taurat ni satu, mungkinlah dalam Taurat tu, dan itu adalah perkataan daripada perkataan Allah SWT yang diturunkan kepada Sayyidina Musa AS. Memanglah ada bagusnya, tetapi perkara ni dah expired. So expired, nampak bagus lagi ni, dah expired. Tak boleh lah, bahaya tu. Sebab dia tulis dah tarikh expired tu, so tak boleh pakai dah. Begitu. Maknanya macam ni kita boleh tengok luas. Jadi apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mula membaca, dan Sayyidina Umar tidak melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia memegang Taurat, lembaran naskah daripada Taurat, beliau membaca Taurat tadi. Bila membaca Taurat, beliau tidak melihat kepada wajah Nabi. Setelah bila beliau memulakan bacaan tersebut, Nabi dengar, Nabi muka Nabi merah padam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di sebelah Rasulullah. Baginda Sayyidina Abu Bakar melihat keadaan wajah Nabi. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Sayyidina Umar, lihatlah ke wajah Nabi. Sebab masa tu dia duduk tengah baca Quran, dia duduk tengah baca daripada Taurat. Sayyidina Umar tengok muka Nabi merah padam. Kita faham dah, sebab Nabi kan orangnya putih. Jadi bila nak marah, muka dia merah padam. Dengan keadaan macam nak marah tu, memang marah. Memang urat akan timbul di sini. Urat Nabi akan timbul, satu urat Nabi akan marah. Dalam Syama'il itu tunjuk Nabi akan marah, timbul satu urat kat sini bila Nabi nak marah. Nabi tak mengeluarkan apa-apa, Nabi nak marah. Jadi mengingatkan lafaz ini, dan Sayyidina Umar kata, semoga kamu semua saudara perempuanmu kehilanganmu. Ini terjemah secara lazi. Sakilatka, dia kata sakilatka sawakilu. Sakilatka sawakilu. Ini lafaz ini, perkataan ini yang diungkap bukan menunjukkan makna lafaz sebenarnya. Kalau terjemah dia macam itulah, semoga semua saudara perempuanmu kehilanganmu. Itu satu, dia panggil macam satu peribahasa lah, satu darbul misal, ataupun satu perkataan yang diucap, tetapi untuk menunjukkan peringatan. Dia bukan tu satu peringatan, moga kamu hilang semua ni. Sebenarnya itu satu peringatan. Ini lafaz yang biasa digunakan di dalam adab percakapan bahasa Arab. Kita kan ada peribahasa. Begitu sekali. Kan? Kebiasaan sahabat, mereka cepat menyedari kesalahan mereka dan cepat mengakui kesalahan. Jadi kadang-kadang sahabat itulah keistimewaan beliau. Mereka semua, mereka boleh menerima kesalahan. Bukan setakat itu, mereka sedar apabila diperingatkan akan kesalahan itu, dan mereka menyedari, dan yang paling specialnya, mereka boleh mengaku salah, dan mereka boleh akurkan kesalahan tadi. Kadang-kadang kita kan, kadang-kadang satu orang dia bersifat bossy kan, dia bossy, dia bos, dia ketua department dan sebagainya. Kadang-kadang satu lontaran lah, satu pengesyoran yang telah dibuat oleh orang-orang di bawah jagaan dia. Kadang-kadang orang yang sifat bos ni, dia tak boleh terima tahu apa yang dilontarkan atau apa yang dicadangkan oleh mereka di bawahnya. So dia masih tegak dengan keputusan dia. Sebab itu sahabat Nabi SAW, bila diberi peringatan, mereka terus sedar dan mereka terus memperbaiki. Itulah keadaan, itulah perkara yang perlu kita alami dan perlu kita, iaitu kita namakan dia ego. Itulah ego. Oleh itu Sayyidina Umar terus berhenti dan mengaku kesalahannya, meminta kemaafan, tidak memberi sebarang keuzuran atau alasan, serta meminta untuk dibetulkan melalui ungkapan dan doa beliau. Maksudnya bila akur dengan kesalahan tu, kedua terus minta maaf, dan
Tidak, tak begitu. Saya buat gini. Tidak, tidak tu bahayanya. Tak, bukan maksud begitu. Tak, saya tak bermaksud macam tu. Tak ada. Tak lontarkan lagi keuzuran tadi. Terus terima. Dan terus pula, Allah memberi melalui ungkapan untuk dibetulkan, meminta untuk dibetulkan melalui ungkapan. Dan beliau berkata, فنظر عمر إلى وجه الرسول فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. الله أكبر. Jadi orang yang tidak mengakui salah atau menyedari kesalahan tetapi berlagak sebagai tidak bersalah, ini disebabkan oleh keegoan yang ada di dalam diri seseorang. So sifat ego, kita panggil dia dalam bahasa Arab sifat ananiyah, sifat keakuan. Sifat aku, keakuan ni, so kita perlu tinggalkan. Selalu kita dalam bahasa Urdu, kambing kan dia bunyi me. Kambing kan dia mengebek me. Me dalam bahasa Urdu saya. Me tu saya. Kita kata kambing ni duk kata saya. Pernah sembelih baru ya. Kalau orang duk kata me, akulah, saya lah. Tak ada saya tak boleh jadi ni. Saya lah. Begini. Orang sembelih baru tahu. Macam kambing tak kena sembelih. Habislah me dia tu. Maksudnya kita sembelih ego kita. Kita bukan sembelih orang tu. Maknanya kita menyembelih keegoan kita dan sifat ananiah kita. Apabila Nabi marah, maka Allah juga murka. Sebab apa? Berlindung dengan kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul. Sebab bila satu perkara yang menyebabkan marahnya Nabi, dengan di situ menyebabkan kemarahan Allah Ta'ala. Jika Allah murka, maka tidak adakah jalan yang lain lagi untuk kita berlindung. Bila kita dah berlindung, bila Allah dah tak suka, nak cari mana lagi selain daripada Allah yang boleh kita berlindung dengannya. Oleh itu, apabila melakukan kesalahan, kita terus meminta kemaafan terhadap kesalahan itu. Ni yang nak kejam mata ni sikit. Maafkan. Begitu. Oleh itu, apabila melakukan kesalahan, kita terus meminta kemaafan terhadap kesalahan itu. Dalam memohon kemaafan juga, kita tidak melewatkannya. Tak apalah, biar dulu lah. Tak apalah, nanti keda-keda je kita minta maaf lah. Tak, kita minta maaf. Begitu. Dan tidak menyatakan keuzuran. Kenapa salah? Kita kan minta maaf, Ustaz, salah. Kenapa salah? Ustaz, minta maaf. Tak ada uzur. Saya tak ada uzur. Saya tak ada reason. Uzur tu reason lah. Saya tak ada reason untuk menyatakan. Saya minta maaf. Jadi kalau sebenarnya kira kita minta maaf tu kan. Minta maaf kan. Dia dah buat salah apa semua tu. Mari minta maaf. Itu sifat manusia. Khususnya orang Malaysia. Bila orang minta maaf, dia tak boleh tahu. Dia tak boleh duduk tau. Dia tak boleh duduk. Dia akan maaf. Walaupun musuh yang begitu nyata, tapi minta maaf. Boleh bagi maaf. Bergaduh. Berpuluh-puluh tahun. Boleh bagi maaf lagi. Sebab itu sifat manusia. Dan itulah sifat Allah SWT. Maha Pemaaf. Allahu Akbar. Hadis yang ke-195 bracket 56. Quran dan hadis boleh memansuhkan satu sama lain. Quran dan hadis maksudnya ada Al-Quran boleh memansuhkan Al-Quran. Al-Quran boleh memansuhkan hadis. Hadis boleh memansuhkan hadis. Cuma satu saja. Adakah hadis boleh memansuhkan Al-Quran? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. وعنه وعن جابر رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ الكلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataanku tidak boleh memansuhkan kalamullah. Kalamullah boleh memansuhkan kalamku. Kalam Allah boleh memansuhkan kalam Nabi, iaitu hadis, dan kalamullah boleh memansuhkan kalamnya. Kalamullah Quran boleh memansuhkan Al-Quran yang lain. Dalam hadis ini disebut 3 perkara
Ada sebahagian orang menafikan pemansuhan Al-Quran. Maksudnya 3 perkara sebagaimana kita kata, kalau secara umumnya mereka mengatakan jika ada kalamullah yang memansuhkan, maka ia menunjukkan bahawa kalam Allah itu tidak telah dimansuhkan, dan itu tidak betul. Ada satu lagi dua. Ada 2 keadaan. Satu keadaan di sini maknanya kalamullah boleh dimansuhkan. Boleh dimansuhkan. Satu kan, salamullah boleh dimansuhkan oleh kalamullah yang lain secara lafzi. Dan kalamullah tidak boleh dimansuhkan oleh hadis. Hadis itu perbahasan, ada perbahasan. Tapi satu lagi pendapat yang mengatakan secara umum kalamullah ni dia tak boleh dimansuhkan oleh apa-apa pun. Maksudnya kalamullah tak boleh memansuhkan kalamullah yang lain. Hukum di dalam Al-Quran, hukum di dalam perintah Allah di dalam Al-Quran tidak boleh dimansuhkan oleh mana-mana ayat yang lain. Kenapa? Maknanya dalam Al-Quran, hukum dalam Al-Quran tu tak boleh dimansuhkan oleh mana-mana ayat yang lain. Ini secara umum. Pendapat ini secara umum. Ada mereka yang mengatakan demikian. So, perkataan tu mesti ada reason, mesti ada sebab mengapa dia mengatakan, mengapa pendapat ini mengatakan bahawa Al-Quran itu tidak boleh dimansuhkan oleh mana-mana ayat yang lain. Ayat-ayat latest tidak boleh memansuhkan ayat-ayat yang terdahulu. Kenapa? Reason dia. Jadi reason dia ialah ia menunjukkan bahawa kalamullah yang telah dimansuhkan itu tak betul lah. Tak betul lah. Kenapa tak betul? Sebelum ni betul, lepas tu jadi tak betul. Mana boleh kalamullah tu tak betul? Jadi sebelum ni buat hukum tak betul. Lepas tu baru beritahu hukum yang betul. Tak boleh, salah lah. Jadi kita menjawab, ulama menjawab, ada satu perkara yang telah diputuskan untuk suatu tempoh tertentu. Dan setelah berakhirnya tempoh tersebut, maka hukumnya akan mansuh. Ada perkara, benda-benda yang di dunia ini dia buat, dia telah tetapkan dah perkara ni dengan tempoh-tempoh tertentu. Tadilah kita kata expired date. Ni benda dunia, bukan Al-Quran lah. Kalau benda-benda dunia ni ada tempoh-tempoh tertentu. Setelah tempoh itu berakhir, walaupun dia masih baik, tetapi tak boleh digunakan lagi sebab dia telah diberi satu tempoh. Dia telah diberi satu tempoh, dan setelah tempoh itu tamat, maka perkara itu tak boleh digunakan lagi lah. Kamu hendaklah mengipas. Contoh dia, jika seorang tuan menyuruh pekerjanya mengipasnya dengan berkata, kamu hendaklah mengipas saya setiap hari. Kamu kena kipas saya. Pasal perintah tu pun umum. Kamu kena kipas saya sepanjang hari, setiap hari. Ini bukan bermakna musim sejuk juga perlu dikipaskan. Mungkin sejuk juga tuan diminta untuk ini bukan bermakna pada musim sejuk juga tuan itu diminta untuk dikipaskan. Bukan maksudnya kamu kena kipas saya setiap hari. Maksudnya situation masa tu. Kipas tu sebab musim panas. Kalau musim sejuk tak perlu kipas pun. Bila keadaan tu berlaku musim sejuk, tak perlu kipas pun, walaupun perkataan itu dikatakan setiap hari. Boleh faham? Jadi bila musim sejuk datang, maka kena kipas kan? Tak boleh, tak perlu kipas dah. Datuk tu tak nak kipas dah sebab musim sejuk. Apa kipas lagi? Menyusahkan dia lagi. Jadi hukum tadi hanya diberikan perintah pada musim panas sahaja. Nasih dan mansuh, kita kata hukum yang nasih yang masih diguna pakai, mansuh yang mana tidak lagi digunakan. Itu pada iktibar insan, bagi kita adanya nasih, adanya mansuh. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala dia bila khitab memberi perintah dan hukum, maka perintah dan hukum tadi dia melihat kepada orang yang nak disampaikan, pada orang yang berada di hadapan, dan pada mana dia akan letak itu ialah pada orang yang nak menerima hukum. Jadi i'tibarlah, sebab kita katakan laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada sudut pandangan, maka terbatallah hikmah tadi. Jadi pada insan tu hukum ni dah mansuh dan hukum ni masih lagi nasikh. Bukan pada sudut pada i'tibarullah. Allah telah tentukan sebahagian hukum untuk waktu tertentu seperti ayat qiblat. Jadi bagi Allah tidak.
Macam kita katalah, bagi kita ada 3 zaman: lepas, sedang dan akan. Tapi bagi Allah, bagi iktibar Allah, di depan Allah SWT, waktu itu ialah hanya sedang berlaku. Bermula Allah cipta dunia sampai hari kiamat sedang berlaku. Bagi kita 3 zaman, bagi Allah sedang, semua tu sedang berlaku. Bukan setakat sedang tapi hadir. Tapi semuanya tu hadir. Boleh faham begitu. Jadi macam ayat tahwilul kiblah, ayat macam mana untuk pindah kiblat. Bagi kita, bagi sahabat, benda tu barulah. Benda tu ada nasikh lah. Dulu menghadap ke Baitul Muqaddis, setelah diperintahkan dalam sembahyang pula kena ubah pula menghadap kiblat ke Kaabah. Jadi adanya hukum nasikh dan adanya hukum mansukh. Sewaktu Nabi berada di Mekah, Nabi menunaikan solat dengan menghadap ke Baitullah dan Baitul Muqaddis. Bahkan di dalam Kaabah tu dia ada satu pintu dipanggil Babul Quds. Maknanya bab Quds tu maksudnya ialah iaitu Palestin. Itulah Babul Quds. Baitullah iaitu Baitul Muqaddis. Quds tu ialah Baitul Muqaddis. Jadi masa duduk di Mekah, hala 7 solat, seperti hala 7 solat perintah dia ialah kepada Baitul Muqaddis. Tapi oleh kerana di Kaabah tu salah satu pintu tu ialah Baitul Quds, jadi tak nampak lah. Selari kita kata. Kebetulan di Mekah tu kiblat Baitul Muqaddis dan kiblat Kaabah tu selari. Jadi sebenarnya hukum ke Baitul Muqaddis. Perkataan selari tadi bukan bertentangan. Jadi kiblat semasa di Mekah, kiblatnya selari dengan Baitul Muqaddis. Ada pintu di haram yang dinamakan Babul Quds kerana arahnya adalah mengarah ke Baitul Muqaddis, iaitu selari lah. Apabila tiba di Madinah, arah Baitullah dan Baitul Muqaddis pada 2 arah yang berbeza, tak selari lagi dah. Maka Nabi telah menghadap ke Baitul Muqaddis sehingga hukum mengarahkan ke kiblat. Masa di Madinah, kena masa perintah tu Baitul Muqaddis, maka Nabi pun Baitul Muqaddis lah, tidak ke arah ke kiblat, ke Baitullah. Nabi telah menghadap ke Baitul Muqaddis sehingga hukum mengarahkan kiblat ke arah Baitullah diperintahkan. Dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam takdir lah, iaitu pengetahuan Allah, Allah telah mengetahui bahawa perintah ini akan dimansuhkan. Bagi Allah, Allah tahu dah bila perintah ni nak dimansuhkan. Bagi kita mana kita tahu, sebab bagi Allah tu sama sahaja. Semua lepas, sedang dan berlaku, semua sedang dan hadir. Bagi Allah itu dalam pengetahuannya. Bila berlaku, bagaimana ia berlaku dan sebagainya. Pemansuhan ini ialah daripada pandangan insan. Jadi kita kata mana pula boleh Quran tu lemah lah, Quran tu tak betul lah. Sebelum ni sekarang dah betul, sekarang ni dah berubah. Jadi sebelum ni kita buat benda tak betul. Tak, benda tu dalam pengetahuan Allah. Allah tahu setakat mana benda tu nak dibuat. Begitu. Quran juga boleh memansuhkan ayat. Quran boleh memansuhkan ayat-ayat yang lain. Ini secara ittifaq lah, secara sepakat Quran boleh mansuhkan Quran boleh mansuhkan hukum-hukum Quran yang lain. Contohnya dalam ayat musabarah. Sebelum ni, jika 1 lawan 10 pun masih tidak boleh berundur daripada berperang. Maknanya perintah pertama orang Islam ni 100 lawan 1000. Kalau 100 lawan 1000, 1 lawan 10 lah. Satu ni sebuah 10 lah. Walaupun pada masa tu orang Islam bertempur dengan satu orang bertempur dengan 10. Masa tu perintah tak boleh lari. Tak boleh berkundur, kena lawan juga. Kalau kita lari, dikira lari daripada pertempuran. Sehingga direngan, khaffafallah, sehingga Allah ringankan hukum tersebut. Tidak dibenar berkundur jika nisbah musuh 2 lawan 1. Maksudnya sekarang khaffafallah, al-an khaffaf, Allah telah memudahkan hukum dan meringankan hukum, iaitu Allah kata 100 boleh lawan dengan 200. Maksudnya 1 nisbah 2.
Begitu. Sehingga diringankan hukum boleh dibenarkan berundur jika nisbah musuh itu ialah 1 lawan 2, dan jika lebih dibenarkan, dan jika lebih dibenarkan untuk berundur. Jika musuh tu lebih, boleh berundur. Ayat ini datang kemudian dinamakan ayat nasikh. Ayat-ayat yang datang kemudian, yang latest, kita nama dia nasikh. Dan ayat-ayat yang terdahulu, maka kita namakan ayat itu setelah mansukh. Okey. Hadis boleh memansuhkan hadis. Hadis boleh memansuhkan hukum hadis. Ini juga secara ittifaq, ini secara sepakat. Seperti hadis melarang menziarahi kubur, kemudian benarkan. Jangan tazuruha, maka ziarahlah kubur. Mula Nabi larang dari ziarah kubur, lepas tu Nabi membenarkannya. Nanti kita akan bahas bab tu. Quran juga boleh memansuhkan hadis, dan Quran juga boleh memansuhkan hukum di dalam hadis. Misalnya hukum peralihan kiblat. Quran juga boleh memansuhkan ahadis. Misalnya hukum peralihan kiblat. Ikhtilaf di sini peralihan kiblat tadilah. Hukum perintah, hukum mula-mula tu daripada hadis lah. Allah Ta'ala perintahkan dalam hadis, melalui hadis Nabi SAW. Lepas tu daripada Al-Quran. Dan cuma menjadi perselisihan pendapat di sini ialah, adakah hadis boleh memansuhkan Al-Quran? Boleh tak? Sebab dalam riwayat ni, la yansahu kalami, la yansahu kalam Allah. Hadis aku tak boleh mansuhkan hukum dalam Al-Quran secara lafzi. Tapi masih lagi ada perbahasan. Masih lagi ada perbahasan. Sebab tu satu-satu hukum tu kita tak tengok secara lafaz. Kita tengok dari segi makna, dari segi isyarat, dari segi dalalah, dari segi iqtidak. Sebab pengambilan hukum tadi bukan hanya tertera kepada lafaz-lafaz hadis sahaja. Tapi kalau lafaz beza, tapi isyarat dia lain, kita ambil atas isyarat. Itu dipanggil ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas. Itu nama-nama yang lain lah. Jadi Quran, jadi ikhtilafnya di sini, adakah hadis boleh memansuhkan hukum di dalam Al-Quran? Imam Malik tidak mengharuskannya. Imam Abu Hanifah mengharuskannya, dan Imam Syafi'i ada dua pendapat. Imam Malik kata tak boleh. Quran tak boleh dimansuhkan, hadis tak boleh memansuhkan hukum dalam Al-Quran. Imam Abu Hanifah kata boleh, mengharuskannya, boleh. Dan Imam Syafi'i berpendapat dua qaul. Satu qaul qadim dan satu qaul jadid. Qaul qadim di Iraq dan qaul jadid ialah di Mesir. Qaul qadim dan qaul jadid tu bila Imam Syafi'i berada di Mesir lah. Dulu berada di Iraq. Sebabkan situasi yang berbeza, hukum yang berbeza. Itu pendapat Imam Syafi'i ada dua qaul. Kita panggil dia qaul qadim semasa di Iraq, dan qaul jadid semasa di Makkah, semasa di Mesir. Dan Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Dalil yang mengharuskannya, dalil yang mengatakan hadis boleh memansuhkan Al-Quran, boleh memansuhkan hukum dalam Al-Quran. Dalil dia, kutiba alaikum idh hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ni ayat ni mengatakan apa? Kamu diwajibkan, difardukan apabila seorang daripada kamu nak mati dah, hampir nak mati dah, berada dalam keadaan sakit yang mana sakit tu tak ada harapan nak sembuh lah, kita kata. Jika ia ada meninggalkan harta, jika orang yang nak mati tu dia ada harta, hendaklah dia membuat wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabatnya dengan cara yang baik. Dia suruh buat wasiat menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ni mengatakan wasiat itu wajib. Maknanya dia kena wajib buat wasiat. Kepada siapa? Ibu bapanya. Kalau kita tengok dalam perintah lain, ibu bapa ni dia panggil, ada golongan dalam menerima harta. Golongan yang menerima harta dia bagi dua.
bila mayat meninggal, ada orang yang dipanggil zawil furud. Orang yang mana sudah mempunyai bahagian-bahagian tertentu. Zawil arham ni dia tak ada bahagian. Dia tak ada bahagian. Tapi zawil furud ni dan asabah. Asabah ni orang yang boleh membolot harta secara keseluruhan daripada harta-harta lebihan. Kalau tak ada zawil furud, asabah, maksud harta pembahagian tu mungkin ada balance. So balance tu nak buat macam mana, itu kita kena belajar faraid lah. Dia ada khusus bab faraid ni. Khair, sekarang senang dah nak belajar faraid sebab dia skala dia dah masuk semua, dia dah program semua dah. Kita beritahu berapa orang mati ni, berapa dia program dah. Dia akan jawab selalu dah berapa dia bagikan. Dulu kita belajar secara manual. So manual ni penting jugalah. Belajar secara manual ni adalah pentinglah juga belajar manual ni. Belajar manual ni penting sebab bila tak dia dah program dah rosak, kena pakai manual juga. Begitu, tak lain lagi dah. Pernah pakai manual juga. Jadi ni ayat ni kata wasiat tu wajib. Ayat ini menunjukkan bahawa wasiat itu wajib. Manakala hadis pula mengatakan la wasiyata lil waris. Hadis kata tidak boleh wasiat kepada waris sebab waris ni dia sudah ada bahagian masing-masing, maka tidak perlu lagi membuat wasiat. Hibah lain, buat wasiat lain. Wasiat ni dia di dalam 1/3 lah. Wasiat ni dia dalam 1/3. Bila satu orang tu nak mati, dia boleh mewasiatkan harta dia hanya 1/3 lagi, 2/3 lagi untuk waris. Jadi Nabi mengatakan la wasiyata lil waris. Waris tidak boleh diwasiatkan. Waris tu tak boleh wasiat sebab dia dah ada bahagian masing-masing. Jadi hukum Al-Quran telah dimansuhkan oleh hadis ini. Waris ini termasuk ashabul furud sebab waris ini kita panggil dia ashabul furud. Furud ni orang yang mana sudah ada bahagiannya di dalam pusaka. Di sini terdapat persoalan menyatakan bahawa hukum wasiat di atas telah dimansuhkan melalui Al-Quran yang berikut bukan ahadis. Tapi dia kata tak, yusikumullah fi auladikum. Allah telah mewasiatkan untuk anak-anak kamu. Dia kata ada orang jawab balik, tak. Ada orang mengatakan, ada golongan, ada pendapat mengatakan tak, wasiat ni tak dimansuhkan oleh hadis tadi. Wasiat ni dimansuhkan oleh ayat ini. Jawabnya ialah penetapan untuk waris daripada ayat. Penetapan untuk waris tu daripada ayat, daripada hukum. Penetapan untuk waris tadi daripada ayat, tapi hadis telah memansuhkan hukum tadi. Dan Quran kata ni berapa. Atas dasar ini dikatakan bahawa hadis boleh memansuhkan Al-Quran. Tengok jawapannya, penetapan untuk waris. Sebab kita ambil hukum asal. Kita ambil hukum asal. Bukan kita ambil pemansuhan tadi disebabkan oleh perintah ini. Yusikumullahu fi auladikum. Jadi Allah mewasiatkan untuk anak-anak kamu. Allah perintahkan supaya kita ni wasiatkan pada anak-anak kita. Maknanya hukum wasiat tadi. Jadi la wasiyata lil waris. Jadi perintahkan macam tu. Jadi jawapannya penetapan untuk waris dalam ayat. Penetapan sebab ayat untuk bahagian-bahagian ditetapkan dalam Al-Quran, tetapi hadis telah memansuhkan hukum penetapan tadi. Atas dasar ini dikatakan bahawa hadis telah memansuhkan Al-Quran. Dari sudut tu kita tengok. Oleh itu percanggahan antara perkara ini, oleh itu ada percanggahan antara perkara ini dan hadis di atas. Di sini maksudnya alfaz hadis tidak boleh memansuhkan alfaz Al-Quran, tapi hukumnya dibenarkan. Alfaz hadis tu, lafaz-lafaz hadis tak boleh mansuhkan lafaz Al-Quran, tetapi hadis tu boleh memansuhkan hukum. Kita kata hukum, boleh mansuhkan hukum, bukan memansuhkan lafaz Quran, tapi boleh memansuhkan hukum. Dan dalam Al-Quran kan ada hadis-hadis dalam Al-Quran kan ada hukum-hukum yang telah mansuh. Ada hukum ayat tak mansuh, hukum dia mansuh. Ada tu ayat tu mansuh terus.
tak ada dah dalam Quran. Sebelum ni ada, lepas tu mansuh terus. Misalnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjamuhuma. Sekarang tak ada dah. Tak ada dah lafaz itu dalam Al-Quran. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, bila lelaki yang sudah berkahwin dan bila wanita yang sudah berkahwin, apabila mereka berzina, maka fa iza zanaya farjamuhuma, maka hendaklah hukumnya bila sabit kesalahan ialah direjam. Mereka itu dikenakan hukum rejam sampai mati. Jadi ayat tu bacaan dia di segi talafuz dia tak ada dah. Maksudnya dia dah mansuh dah. Dari segi bacaan dah mansuh dah. Tapi hukum ada lagi. Hukum ada lagi. Jadi ada dalam Al-Quran tu ayat dia talafuz, iaitu lafaz dah mansuh. Hukum ada. Ada tu hukum dah mansuh, tapi masih lagi ada lafaz. Masih lagi ada lafaz. Jadi maksud dalam ini, hadis itu boleh memansuhkan Al-Quran, iaitu hadis tadi boleh memansuhkan hukum, bukan memansuhkan ayat lafaz-lafaz Al-Quran. Boleh fahamlah tu. Sebab itu pendapat mengatakan begitu. Jadi sebenarnya ikhtilaf tu di segi lafzi jugalah. Ikhtilaf tadi adalah di atas dasar lafaz sahaja, bukan dari segi makna. Tak boleh kata tak boleh tu, maksudnya tak boleh memansuhkan lafaz. Memansuhkan lafaz. Kahwin kontrak tak boleh. Pada asalnya kahwin kontrak tu dibenarkan. Hukum ni sementara sahaja. Kahwin kontrak, kahwin muta'ah ni. Di zaman Rasulullah berlakunya kahwin muta'ah, tapi hukum tu telah dimansuhkan. Jadi orang kata jadi Syiah menggunakan bahawa kahwin kontrak ni boleh. Sebab di zaman Nabi dalam peristiwa dalam satu peperangan, Nabi membenarkan perintah tadi. Jadi kahwin kontrak, dipanggil kahwin kontrak lah. Maksudnya kahwin muta'ah ni, kahwin muta'ah. Cuma Syiah masih lagi memakai hukum tersebut. Syiah masih lagi memakai hukum tersebut. Tak boleh. Salah lah. Hukum tu tak boleh. Sebab hukum tu dah dimansuhkan. Walaupun ada dalam hadis, tapi hukum tu telah mansuh. Perintah tadi, kahwin kontrak tadi, telah mansuh hukumnya. Cuma yang pakainya Syiah je lah yang membenarkannya. Dan semua mazhab lain dalam Islam, dalam mazhab dah tak, semua dah tak kira empat mazhab muktabar, semua tak boleh. Cuma Syiah saja memakai hukum ni boleh. Dan adalah orang yang segelintir yang mana sekongkol, walaupun dia dikatakan sunnah wal jamaah juga, tapi dia bersama dengan pendapat tu sebab atas dasar nafsu je lah. Begitu. Okay, ada pendapat mengatakan hadis ini ialah hadis dhaif, maka hadis ini tidak boleh digunakan di dalam pensabitan hukum. Ada pendapat mengatakan hadis ni la wasiyata lil waris ni, hadis ni adalah dhaif bagi mereka. Ada ayat yang alfaznya masih baki tapi hukumnya telah dimansuhkan. Jawapan kedua, kalami maksudnya ialah pendapat Rasulullah. Kan Nabi katakan jika ada pendapatku, ra'yi. Kalami ini maksudnya ra'yi, bukannya hadis. Maka pendapat ini tidak boleh memansuhkan Al-Quran. Ada juga pendapat, kita mengeluarkan pendapat juga yang menyatakan hadis ini hadis dhaif. Tapi kita tak kata hadis ini bukan hadis dhaif, sebab di dalam riwayat yang lain ia menjadi sahih. Dalam satu-satu riwayat dia dhaif, tapi dalam satu-satu riwayat dia oleh kerana rawi tadi. Sebab tu kita kata dhaif ni hadis dhaif ni hadis lemah. Tak. Yang dhaif yang menyebabkan dhaifnya hadis tu disebabkan rawi tadi. Kalau kita tengok turuk lain, rawi dia kuat, maka hadis tu dia menjadi hadis yang kuat. Okey. Wa an ibni Umar, hadis 196, sama lebih hukum dia. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahaditsana yansakhu ba'daha ba'dan ka naskhil Quran. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hadis-hadisku sebahagiannya boleh memasukkan sebahagian yang lain seperti penasihan Al-Quran. Penasihan Al-Quran, apa maksud dia penasihan Al-Quran? Di sini ada dua kemungkinan. Nasakh ialah masdar yang mudha'af
yang diidafatkan kepada fa'il dan maf'ul. Ini di segi konsep nahu. Sebab tu dia kadang-kadang konsep nahu ni dia ada grammar dia, konsep nahu. Yang diidafatkan, yang idafat tu yang kita jadikan dia mudhaf dan munail. Ada perkataan pada gulamu zaidin, gulamu zaidin, Zaid, gulamu zaidin. Zaid ni hamba kepada Zaid. Gulamu zaidin, hamba kepada Zaid. Gulamu zaidin, gulam hamba kepada Zaid atau pada Zaid. Sebab mudhaf mudhaf ilaih terjemah dia pada atau daripada. Hamba kepada Zaid. Gulamu zaidin, gulamu zaidin ataupun gulamu zaidin. Jadi itu idafat dia tadi, mudhaf ilaih dia tadi. Kita boleh dikatakan sama ada kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya. Okey. Jika idafat itu kepada fa'il Al-Quran, maka maknanya begini. Perkataan dia yansakhu ba'duha ba'dan kanaskil Quran, kanaskil. Ahadis boleh memasukkan hadis yang lain, seperti mana hadis boleh memansuhkan, seperti mana pemansuhan Al-Quran. Dia nasakh ni, dia masdar. Bila masdar, dia beramal sebagaimana fi'ilnya beramal. Fi'il, dia memerlukan fa'il. Bila perbuatan, dia memerlukan subjek, fa'ilnya, pelakunya. Jadi nasakh ni, dia nasakha ni fi'il. Yang nasakha fi'il telah memansuhkan. Kalau an-naskhu, pemansuhan, dia fa'il, dia masdar. Masdar ni kita an, ke, an, me, an, gitu. Berdiri, an, me, an, kedudukan. Itu masdariyah. Kita jadikan sesuatu benda tadi dalam bentuk masdariyah. Hukum, jadi kita jadikan dia dengan menetapkan hukumiyah. Hukum tu perintah. Hukumiyah, penghukuman. Hukumiyah. Dia kadang-kadang kalau dia ismi jami', kalau kita nak jadikan ism jami' itu sebagai masdar, kita letak ya dan ta di belakang. Kalau dia fi'il, maka dia ada hukum, dia adalah kata dasar yang tertentu. Daraba yadribu darban. Darban tu ialah kata dasar, iaitu masdar bagi daraba yadribu. Daraba tu fi'il madhi, yadribu tu fi'il maf'ul, fi'il mudhari'. Maka darban itu adalah masdar dia. Benda kharaja yakhruju, dia tak jadi kharjan, masdar dia khurujan. Kharaja yakhruju. Kalau kita tengok darban, semua fa'lan darban lah. Tak, kalau kharaja yakhruju kharjan, bukan masdar. Khurujan, kharaja yakhruju khurujan, ja'a yaji'u maji'an. Dia masdar-masdar yang berbeza je. Benda ni kita belajar sharah dan nahwu lah. Jadi kita katakan perkataan kanaskhil Quran. Jadi kalau kita fa'ilkan, kita idafat kepada fa'il Quran, kanaskhil Quran, kanaskhil Quranil Quran, kanaskhil Quranil Quran. Nasakh ni, tengoklah perkataan nasakh. Kanaskhil Quran, kanaskhil Quran. Kita tengok dalam riwayat hadis tu, kanaskhil Quran. So saya nak terangkan sikit, biarlah faham tak faham tak payah. Kanaskhil Quran, naskhil Al-Quran. Sepatutnya di situ ada fa'il dia di situ. Dia mesti ada fa'il. Itu maksudnya naskhil Quran. Al-Quran itu mudhaf ilaih. Sebenarnya dia fa'il idafat, dia fa'il kepada nasakh. Jadi pemansuh Al-Quran terhadap Al-Quran. Seperti ataupun kanaskhil Quran, maf'ul dia hadis. Mudhaf ilaih tu, Al-Quran mudhaf ilaih, tetapi dia menjadi fa'il kepada nasakh. Boleh faham ke tak faham, tak tahulah tuan-tuan. Jadi saya nak bagi faham. So itulah dia. Ulama boleh faham benda ni, orang awam tak boleh faham. Kita bawa ibarat apa, naskhil Quranil Quran, naskhil Quranil hadis, apa benda ni. Jadi dua-dua boleh. Jadi kan
seperti pemansuhan Quran terhadap Al-Quran. Pemansuhan Quran pada Al-Quran, maknanya Quran boleh mansuhkan Quran. Pemansuhan Quran pada hadis, maknanya Quran boleh mansuhkan hadis. Pemansuhan Quran akan Al-Quran atau pemansuhan Quran akan hadis. Akanlah kita terjemahkan akan sebab nak menunjukkan maf'ul, sebab nak menunjukkan perkara itu adalah maf'ul. Jika idafahnya kepada maf'ul bihi seperti kanaskhil hadisi, sekarang dia idafah dia kepada hadis pula. Kanaskhil hadisil Quran, kanaskhil hadisil hadis. Jadi pemansuhan hadis akan Al-Quran atau pemansuhan hadis akan hadis. Nasikh akan memansuhkan, nasikh akan menasahkan, nasih akan menasahkan apabila ia kemudian, maka yang melakukan nasakh maka perlu diketahui takdim dan takhirnya. Ustaz Zaki ayat dah nahu sarah selalu. Jadi maknanya kita kena tahulah asbabun nuzul Quran tadi, manakah ayat yang mana ayat makkiyah, mana ayat madaniyah. Membantu mana ayat yang terdahulu, mana ayat yang terkemudian, mana ayat takdim, mana ayat takdim, mana ayat terakhir. So dia kena tengok asbabun nuzul, kena tengok sebab-sebab hukum. Bila Al-Quran itu hukum, dia kena tengok makkiyah ke ayat madaniyah ke. So dia kena tengok semua dari sudut-sudut. Bukan hanya ambil lafaz tu jadi lalu. Tak. Ini bukan kerja orang biasa. Ini kerja ulama-ulama. Sebab itu mudah, jangan lupa perlu kita ikut ulama. Perlu kita ikut ulama. Okey, kita boleh pergi lagi. Satu hadis yang terakhir lah. Satu hadis yang terakhir, insyaAllah malam ni kita mulakan kitabus salat lah. Mungkin insyaAllah. Jangan mensia-siakan perintah. Hadis 197. Jangan mensia-siakan perintah. Pening, dia pening juga. Dia kena tengok juga sebab memang macam tu lah. Dia kena nahu ni memang kita belajar kitab nahu, kita belajar kitab nahu. Satu nahu cukup tak, kita belajar kitab nahu, dia tertib dia bandi lain, tertib Arab lain, tapi maksud dia sama je, tapi cara pembelajaran. Sebab kitab Arab ditulis untuk orang Arab, kitab nahu untuk okey. Saja je sebut muda tu sebab sayanglah, bukan sayang ke muda, semua sayang, tapi kadang-kadang kan mudah, nama yang mudah disebut. Begitu. Khair. Jangan mensia-siakan perintah. Wa an Abi Sa'labata Al-Khushaini radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد الحدود فلا تعتدوها وسقط عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الأحاديث ثلاثة الدارقطني. Sayyidina Abu Sa'labah Al-Khushaini radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan perkara-perkara yang fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Allah Taala fardukan banyak kefarduannya. Boleh tunjukkan juga Allah Taala fardukan faraid. Faraid ni kefarduan. Banyak kefarduan lain lagi. Banyak fardu-fardu yang lain lagi. Jangan kamu sia-siakan benda yang fardu dan wajib tadi. Allah telah mengharamkan perkara yang haram, maka janganlah kamu melanggar batasannya. Border, haram ni border dah, jangan langgar batasan dia. Perkara Allah telah menetapkan hukumnya, maka jangan kamu melampauinya. Allah dah tetap dah satu hukum, jangan kita langgar hukum tadi. Allah tidak menyebut beberapa perkara. Ada benda yang mana Allah tak beritahu hukum dia tak sebut.
penghukum, yang bukanlah kerana terlupa. Sebab Allah tak sebut tu, sebab bukan Allah terlupa. Tak, kan Allah terlupa. Wa yazubillah, kita sabitkan sifat yang lemah itu kepada Allah. Tak, Allah tu dia tak tinggal hukum tu, bukan dia sebab terlupa. Maka jangan kamu berbahas dengannya. Benda yang Allah tak suruh kita bahas, jangan kita bahas. Hadis ni, tiga hadis ni, iaitu hadis Naskhul Quran, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Sa'labah, dan dua hadis Ibnu Umar tadi, dan satu hadis Sa'labah. Lepas tu dia kata tiga hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahmatullah alaih. Ada 3 cara seorang itu boleh mensia-siakan perintah. Macam mana pengsia-siaan perintah? Sia-sia dari sudut keseluruhan, sia-sia sebahagian. Dia dua. Mensia-siakan itu dari sudut keseluruhan, dan mensia-siakan juga kalau dari sudut separuh. Buat juga tapi separuh. Sebab tu kita kata ada 3 cara yang mana seorang itu mensia-siakan perintah. Pertama, meninggalkan terus perintah, tak buat terus. Memang dia sia-sia lah, dia tak buat terus perintah. Kedua, melakukan perintah tetapi tidak sebagaimana diperintah, atau tidak menyempurnakan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Buat tapi tak ikut syarat. Buat tak ikut perintah. Bukan tak ikut syarat lagi, tak ikut perintah. Kata semayang 4, buat 3, tak ikut perintah. Atau tidak menyempurnakan rukun. Tak ada tamak nino. Sembahyang rukuk tu macam, sujud tu macam gagak mematuk sesuatu. Rukun dan syarat. Sebab rukun ni hak dalam sembahyang, yang perkara di dalam solat. Syarat ini adalah perkara wajib di luar solat. Jadi dua-dua perkara wajib dan rukun ini, dua-dua syarat dan rukun ini mesti dipatuhi ataupun mesti dibuat dan dipatuhi. Jika buat dan tidak dipatuhi, maka dikata telah pelanggaran syarat. Bila langgar syarat, maka kira macam tak buat lah, walaupun tak buat. Ketiga ni, buat semua cukup lengkap, cukup tapi tidak sempurna. Pensiasaan tu tidak dapat sempurna, mungkin 20%, 30%, bukannya 100%. Melakukan perintah dengan memenuhi syarat dan rukun. Rukun buat, perintah buat, serta menyempurnakan, sempurna dah dari segi perintah tadi, tetapi tidak dengan keikhlasan. Dok ikhlas buat, dok ikhlas. Bahkan dengan riak, ia juga termasuk mensia-siakan perintah ni. Tak ikhlas. Mana tak ikhlas? Benda ni tak ikhlas. Buat juga semua cukup muka, tapi tak ikhlas. Tak ada pahala lah. Sah je tak ada pahala. Boleh juga termasuk dalam mensia-siakan perintah ialah dalam menunaikan perintah dia mengkhianati orang lain. Jadi kalau kita tengok dari segi makna pula, ikhlas dah. Yang keempat ni lah. Tapi ni yang keempat, yang ketiga tadi mudah faham. Jadi yang keempat ni ialah, saya tak sebut yang keempat, saya sebut pendapat yang membolehkan. Boleh juga termasuk dalam mensia-siakan perintah ialah dalam menunaikan perintah dia mengkhianati orang lain, menipu, berbohong, menzalimi orang lain dan sebagainya. Maknanya di segi muamalat dia, muasyarat dia, akhlak dia tu tak betul. Ibadat dia okey, ibadat dia, iman dia okey, ibadat dia okey, cuma muamalat dia tak betul. Sembahyang dia bagus, sembahyang di masjid, masya-Allah. Masya Allah, sembahyang di masjid, tak tinggal masjid, masya Allah, tasbih tak tinggal. Tapi bila muamalah tipu orang, bila jual tipu orang, bila muasyarah tipu bini, tipu isteri, cakap tak betul dengan isteri. Tak apa ustaz, bangun sunat. Tu muasyarah dia tak betul. Bila akhlak pula, masya Allah Pak Haji, tapi juga hina sungguh korang. Dia suka menghina orang, ataupun suka mengungkit. Ada juga orang, masya Allah, dia bagi-bagi pun bagi, tapi suka mengungkit kat orang, suka ungkit. Allah Ta'ala tak suka orang ungkit. Nak bagi-bagi tak payah ungkit, lepas bagi jangan ungkit. Dan azar ni menyusahkan orang, bagi juga tapi menyusahkan orang pada yang dia bagi. Jadi orang sebegini akan membawa amal. Orang yang ikhlas, dia bawa amalan dia di akhirat. Kerana amalan solehnya tadi sahih, dia buat dengan betul, ibadat dia tadi betul. Biasanya ibadat lah.
dan ikhlas. Tetapi disebabkan zalim dia tadi, dia buat zalim ke orang terhadap sesama makhluk, menzalimi makhluk-makhluk yang lain, menzalimi orang-orang yang lain, maka segala amalan akan diberi kepada orang lain sebagai bayaran kepada kezaliman dia. Kerana dia buat zalim, habis sembahyang puasa gitu. Puasa satu orang tu habis duk bagi ke orang saja. Habis pahala puasa dia, habis segalanya. Sebab apa? Berkadar mengikut kezaliman yang dilakukan. Sebab tu kita kata 5 ni penting, asas dia ni, basic dia ni. Muamal, ibadat, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlakiyat. Setelah pahalanya habis, maka bila dah pahala habis dah duk bagi ke orang, bila dah habis dah pahala ni bagi ke orang, maka dia akan tanggung pula dosa orang lain. Maka terpaksa tanggung dosa orang lain. Orang yang sebegini imannya dan ibadatnya betul, tetapi disebabkan muamalatnya, muasyaratnya dan akhlaknya yang salah, menyebabkan dia menjadi muflis di akhirat. Jangan kamu melampauinya seperti di dalam hukum di bawah. Ada satu lagi, jangan melampaui hukum tadi. Jangan melampaui hukum. Fankihu ma taba lakum minan nisa masnasa wa sulasa wa ruba'. Maka kawinlah dengan siapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain. Hak lain lah, bukan perempuan sama. Iaitu dua-dua, 2 atau 3 atau 4. Masna ni kita terjemah dia dua-dua, makna 2 lah. Sulas ni 3 terjemah dia 3, 2, 4, 4. Tapi kita terjemah 2, 3, 4. Batasannya sampai 4. Maka jangan dilangkau batasannya sehingga lebih daripada 4. Syiah kata 18. 2 jadi 4. 3 jadi 6. 4 campur 6, 10. 4, 8. 4, 8. 4, 8. Sebab dia kata wow tu jamak tu. Masna 2. Kalau kita kata 2 dan 3 dan 4, 2 campur 3, 5 campur 4, 9. 9 juga kalau kita kata macam tu. Wow tu bukan untuk makna ataf. Wow tu walaupun ataf, dia tidak memberi makna wow, dia memberi makna au. Atau wow memberi makna au. Wow memberi makna, itu dalam nahwu lah. Qum fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Au tidak memberi makna atau di situ. Au memberi makna au itu memberi makna apa? Memberi makna bal. Qum fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Tak, bal abirus sabil. Pula kita tengok pula dari segi nahwu, pula dari segi kata-kata, huruf-huruf yang kata hubung, yang walaupun fi juzu'in nakhla, menggantungkan seorang itu di dalam pokok kurma. Fi juzu'in nakhla. Maknanya bukan fi itu bukan memberi makna ala juzu'in nakhla, di atas pohon tamar. Okey, maksudnya begitu. Batasan dia 4 sahaja. Ada hadis menyatakan berfikirlah kamu, tetapi jangan berfikir tentang zat Allah. Kita dibenarkan untuk berfikir dan bertafakur. Kita boleh berfikir tentang ciptaan Allah, tetapi apabila sampai man khalaqallah, dalam bab waswas tu, maka kita mesti berhenti berfikir itu. Siapa cipta Allah? Sahabat katakan ada sesuatu dalam hati mereka yang mana mereka rasa kalau nak ucapkan, biarlah jadi arang pun tak apa, jangan ucapkan perkara tersebut. Dalam bab waswas, tengok balik. Ada sebagai perkara yang sengaja perkara itu didiamkan oleh Allah. Allah diamkan saja perkara itu. Dan jangan kamu bahaskan, tak perlu bahaskan, diselidik dan halusi akan perkara itu. Bas amantu billah saja, kita beriman saja. Ketiga-tiga hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Daruqutni maksudnya nisbah dia kepada sebuah bandar yang di Baghdad. Daruqutni nama tempat di Baghdad, maknanya dar tu rumah, qatn tu rumah.
rumah kapas tapi dah jadi dah. Pasir Mas, pasir tu pasir, emas tu emas, tapi dah jadi bandar Pasir Mas. Bandar yang terkaya. Walaupun dan bandar tu terkaya, Pasir Mas ni bandar terkaya, dan bandar yang mana penduduknya handsome belaka, dan cantik belaka. Sebab Pasir Mah dia minum air mah. Sebab tu comel. Wallah saja je. Tuan-tuan marah pula orang Pasir Mah. Ustaz tu puji Pasir Mah pula. Dia orang Pasir Mah. Memanglah orang Pasir Mah handsome. Okey, wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan muamalat yang tak betul akan memakan takwa yang hebat. Kata Mutiara Ustaz Usnu. Allahu Akbar. Allah. Jadi di sini insya-Allah, alhamdulillah kita dah berakhir comel pasal macam-macam. Okey, kita dah berakhir malam ni. InsyaAllah kita ada pengajian. Kita masuk jilid kedua Kitabus Solat. Untuk pengajian umum kita akan buat Kitabus Solat, dan jilid ketiga juga sambungan Kitabus Solat. Separuh Kitabus Solat di jilid kedua, dan seluruh Kitabus Solat di jilid ketiga. Di jilid ketiga. Seluruh jilid ketiga ni, seluruh jilid ketiga. Jadi di jilid ketiga lah, jilid kedua dan jilid ketiga. Okey, insya-Allah kita akan sambung. Jilid 1 117 jam. 117 jam, campur dengan daurah lah. Campur dengan daurah lah. Selesai dah Kitabul Iman. Jazakallah Maulana yang mulia atas segala nasihat dan teguran, insya-Allah lah. InsyaAllah kita akan teruskan. Cuma saya hari Senin ni sampai hari Khamis saya kena safar ke Pantai Timur, Terengganu, Besut dan Kelantan. Dalam jemaah lah, ada urusan jemaah. So jilid ke-6 ni saya dah buat dah. Cuma saya pergi dia yang warna hijau ni kan. Paper hijau ni dia tak ada awal bulan 8. Dan awal bulan 8 baru benda ni dia order. Sebab dia ada dua saja paper hijau ni dalam Malaysia ni. Dia ada hijau dan merah. So satu syarikat saja yang yang ordernya. Dia suruh banyak-banyak syarikat tu pun ambil dengan syarikat dia. Dia yang ordernya. Dan warna merah sebab dia ni adalah teknik kitab ni, ada saya buat dalam teknik kita Arab. So yang hijau ni kan, yang hijau ni paper ni tak ada. Sebab kita beli paper hijau, yang kuning tu kita lainkan dia saja. Kuning dan merah ni dia dua slice. Yang hijau ni paper dia tak ada. Ini yang mahal tu. Yang ni yang memang mahal. So saya buat cantik kan. Hard copy dia tu cantik sikit. Ini yang dia mahal tu. Yang hijau tu tak sampai lagi. Dia kata habis stok Ustaz. So awal bulan 8 barulah benda tu sampai. Tapi benda lain dah siap dah. Benda lain tu yang isi dalam tu dah lain. Yang luar tu saja tak ada. Jadi kena tunggu sikit lah. Kitabul Iman campur Kitabul Ilmu dan Kitabul Taharah ongoing 130 jam dah. Masya Allah, 130 jam. Kita 600 jam lebih kurang. InsyaAllah slow insyaAllah kita akan. Cuma hari Isnin, Selasa, Rabu kami 4 hari tu InsyaAllah kita on juga malam. Tapi kalau bila saya kesusahan tempat yang tak ada internet dan sebagainya, atau sibuk dengan program, maka saya akan batalkan lah. Saya akan tangguhkan pada tempat yang lain. Tapi so stay on lagi. Hari Isnin, Selasa, Rabu malam tu lah stay on lagi. Cuma Isnin, Selasa, Rabu, Khamis so stay on malam. Tapi tengok keadaan kesesuaiannya, boleh ke tak, ataupun boleh buat pagi ke, saya akan elan. Sebab tu kita ada grup WhatsApp dah sekarang. Sebab grup WhatsApp tu penting dah sekarang. Grup WhatsApp adalah penting dah sekarang. Sebab masa tak menentu dah. Sebab kita dah tak ada, kita dah PKPPP dah. Sebab tu benda tu dah longgar. Saya pun dah agak sibuk sikit. Tak banyak pun sibuk sikit. Cuma saya perlu take time masa. Dan apa tu, dan
Dan untuk daurah kita, form untuk daurah tadi dah dikeluarkan. Tuan-tuan boleh berdaftarlah. Tuan-tuan boleh daftar daurah. Saya ingatkan jangan terlewat, jangan terlepas pula. Jangan, sebab tu saya kata buat grup tu senang kan. Ya, grup kita pun dah ada 200 lebih dah, senang lah untuk iklan kat grup. Dan saya akan iklankan juga di page lah. Saya akan iklan di page sebab kita pun tak payah nak pergi ke mana, nak pergi kejar ke mana. So semua park buka, semua duduk depan saja. Walaupun tuan-tuan duduk di dalam kereta pun boleh, tapi cuma atas line tak ada line je lah. Tapi saya tu lah perlu kena cari line, tak ada line. Tak apa, insyaAllah. Itu yang baik itu daripada Allah lah. Jangan lupa kita akan jumpa di daurah nanti. Daurah tu pun saya rasa 3 kali lagi lah. Bulan 7, bulan 8. Bulan 7 dah 2 kali, bulan 8 habislah kita pun taharah. So kita bulan 9 tu habis dah PKPPP tu. So bulan 9 saya rasa kita akan masuk Kitabul Janaiz lah. Jadi keempat untuk daurah, insyaAllah. Jangan lupa kita berjumpa di daurah. Dan semua daftar awal-awal. Jangan terlewat dan jangan terlepas pandang pula. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya sendiri pun tengok maklumat kelas malam tadi tiada. WhatsApp baguslah tu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. Ya Allah, segala pembelajaran kami, segala pahala dan pembelajaran kami yang kami belajar ini, Ya Allah, maka Ya Allah, jadikanlah dia kebaikan, Ya Allah. Dan Ya Allah, pahala-pahala ini, Ya Allah, ganjaran-ganjaran pahala yang Kau janjikan pada kami, Ya Allah, kami sedekahkannya pada datuk-datuk nenek kami, pada ibu bapa kami yang telah pergi dahulu daripada kami, dan pada datuk-datuk nenek kami, pada saudara-saudara kami, dan umat-umat sekalian, Ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kebaikan ini, Ya Allah, kepada kesemuanya. Dan pada yang masih hidup, Ya Allah, jadikanlah amalan ini, jadikanlah kebaikan ini dan pahala kebaikan ini sebagai wasitah, sebagai perantaraan untuk kamu menyelesaikan segala masalah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mudahkanlah kami, Ya Allah, untuk seterusnya, Ya Allah, untuk azam kami, keazaman kami, dan mudahkanlah kami, Ya Allah, untuk menghabiskan kitab ini, Ya Allah. Supaya apa? Untuk kami amalkan dan kami sampaikan. Dia bukan hanya sekadar maklumat, tetapi menjadi makmulat dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.